Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Arif Albi, Presiden Republik Islam Pakistan. Tuan Yang Terutama Imran Khan, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan dan Kerajaan serta Rakyat Republik Islam Pakistan sempena Hari Pakistan. Sepuluh kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 5 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, dalam tempoh 24 jam, 3 kes COVID-19 meninggal dunia, 1 kes dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Manakala 2 kes lagi tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Sebanyak 1,191 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 127,300 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 983 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth. Manakala 208 adalah hasil dari 2,177 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Sementara itu, 1,484 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 115,138 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 11,966 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 4.8%. Pada itu, 172 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 11,794 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 21 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 60% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Dalam sesi soal jawab bersama media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menjelaskan kenaikan harga minyak boleh memberikan implikasi. Ini kerana jika harga bahan tenaga meningkat, harga barangan juga turut meningkat. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menjelaskan dalam keadaan pekerjaan yang tidak menentu ketika ini, sebilangan penghasilan barangan berkurangan yang juga menyebabkan harga barangan naik. Antara strategi bagi mengelakkan kekurangan penghasilan ialah menjanjikan bekalan barangan esensial. Jawatankuasa Takmir Masjid Suri Sri Begawan Raja, Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang kemarin mengadakan majlis tahlil dan doa arwah. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Hadirin berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan Yasin beramai-ramai. Majlis merupakan acara tahunan sebelum menjelang bulan Ramadan. Kementerian Pendidikan berusaha melaksanakan model pembelajaran teradun bagi 67 buah sekolah sejak tahun 2021. Menurut Menteri Pendidikan, pelaksanaannya akan dilaratkan ke sekolah-sekolah yang lain.
Berucap semasa konvensyen pemimpin sekolah kali keempat 2022, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman berharap kesemua sekolah di negara ini akan melaksanakan pembelajaran teradun sebagai norma baharu dalam pengajaran dan pembelajaran di samping merapatkan jurang pembelajaran. Dengan tema Pemimpin Berkualiti, Pendidikan Berkualiti, konvensyen selama 3 hari itu diadakan sehingga 26 Mac 2022 secara fizikal dan dalam talian. Konvensyen merupakan anjuran bersama Jabatan Pengurusan Pendidik dan Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Lebih 635 peserta dan jemputan menyertainya terdiri daripada para pemimpin sekolah rendah dan menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta Kementerian Pendidikan serta sekolah-sekolah dari Jabatan Pengajian Islam Kementerian Halih wal Gama. Acara diteruskan dengan pelancaran buku garis panduan sokongan pembelajaran. Konvensyen bertujuan bagi meningkatkan kepimpinan instruksional dan profesional para pemimpin sekolah. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Konvensyen akan diteruskan esok secara dalam talian dengan pembentangan dan bengkel mengenai kewarganegaraan digital. Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD menitikberatkan penggunaan sistem amaran awal sebagai amaran cuaca atau maklumat kepada orang awam. Amaran cuaca berkod warna merupakan kaedah yang telah digunakan sejak tahun 2010. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menekankan perkara tersebut sempena memperingati Hari Kaji Cuaca Sedunia 2022. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, kaedah yang sama juga digunakan oleh kebanyakan negara-negara ahli Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO dan ianya merupakan satu kaedah yang senang difahami dan sangat efektif. Yang Berhormat turut menekankan penyediaan amaran cuaca berkod warna ini juga dihasratkan untuk mendokong usaha Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC dalam membuat sebarang penyelarasan dengan agensi-agensi berkaitan dalam menangani isu-isu berkaitan dengan bencana kebangsaan. Ini termasuk meningkatkan kesiapsiagaan orang awam untuk sentiasa peka akan risiko bencana dan mengetahui tindakan awal yang perlu diambil ketika menghadapi bencana. Yang Berhormat seterusnya berkata dalam memastikan pengukuhan prasarana yang mendukung usaha pemantauan, pengeluaran ramalan, nasihat dan amaran cuaca yang lebih tepat di negara ini, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi melalui BDMD sedang giat mengukuhkan beberapa projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-11 RKN ke-11. Antara projek-projek tersebut adalah penggantian dan penektarafan Weather Radar Network, Automatic Weather Observation System di lapangan terbang antarabangsa Brunei dan penggantian National Automatic Weather Stations NAWS di seluruh negara. Taklimat Cuaca Kebangsaan NWB juga dikendalikan oleh BDMD 4 kali setiap tahun yang merupakan program untuk kumpulan para pengguna yang meliputi kumpulan Safety and First Responders, Industry and Economy and Mass Media. Program ini antara lainnya membolehkan para pengguna membuat persediaan dan tindakan awal menghadapi sebarang impak cuaca seperti hujan lebat atau kejadian kemarau. Pada tahun ini, tema yang dipilih oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO ialah amaran awal dan tindakan awal atau Early Warning and Early Action bagi menekankan kepentingan maklumat hidrometeorologi dan iklim untuk pengurangan risiko bencana. Sempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia 2022, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam malam tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil secara maya. Menyertainya Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Selaku ahli kepada Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO, negara Brunei Darussalam turut memperingati 23 Mac iaitu tarikh tertubuhnya Badan Saintifik Dunia di bawah naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1950. Di samping itu, ia bagi menghargai sumbangan-sumbangan penting yang diberikan oleh perkhidmatan kaji cuaca dan hidrologi kebangsaan di seluruh dunia dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita selanjutnya. ...744 orang lagi graduan IBTE menerima sijil masing-masing kemarin. Dari jumlah tersebut, seramai 324 graduan menerima sijil tertinggi kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei HNTech dan 420 graduan menerima sijil kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei NTech. Majlis penyampaian sijil berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pada sesi pertama sebelah pagi, Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengelola IBTE, menyempurnakan penyampaian sijil kepada seramai 247 graduan dari IBT School of Building Technology Services dan IBT School of Energy and Engineering Central. Para graduan terdiri daripada 146 graduan menerima sijil HNTech dan seramai 101 graduan menerima sijil NTech. 2 graduan menerima anugerah pelajar terbaik dan 2 graduan menerima anugerah khas pelajar. Sementara itu, pada sesi kedua penyampaian sijil kepada 239 graduan dari IBT School of Energy and Engineering Central dan IBT School of Energy and Engineering Satellite disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Dari jumlah tersebut, 92 graduan menerima sijil tertinggi HNTech dan 147 graduan menerima sijil NTech. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian anugerah pelajar terbaik dan anugerah khas pelajar. Sementara itu, 258 graduan dari IBT School of Business menerima sijil pada sebelah petang. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan selaku ahli lembaga pengelola IBTE. 86 graduan menerima sijil tertinggi kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei dan 172 graduan menerima sijil kebangsaan Pendidikan Teknikal Brunei. Pada majlis ini, 3 graduan menerima anugerah pelajar terbaik dan anugerah khas pelajar. Kejayaan para graduan yang menerima diploma dan sijil dalam pelbagai jurusan merupakan langkah permulaan dan pemangkin untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Bagi para graduan, kejayaan yang dicapai itu akan dimanfaatkan untuk menyumbang kepada pembangunan negara bagi mendukung wawasan Brunei 2035. So after receiving the certificate, I feel very relieved lah, and I hope to be able to give the best for the students in the future. Dan saya berharap masa akan datang saya akan meneruskan pelajaran dalam bidang ini. Saya akan buka bisnes saya, ikut dalam bidang insyaAllah mau buka hidroponik bisnes. InsyaAllah pada masa akan datang, saya mau menyambung pelajaran ke institusi yang lebih tinggi untuk meluaskan bidang saya. Kalau misalnya dari segi pertanian yang kos yang ambilannya masih sedikit di Brunei. So dengan harapan supaya masa depan pertanian di Brunei ini akan terus meningkat. Since I am in service kan,
So apa yang aku belajar tu dapat di-apply dengan my tempat kerja, which is as telecommunication technician. Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan-Persatuan Mu'alaf seluruh negara meneruskan lagi acara berkebajikan melalui projek Fathul Barakah 3.0 ke rumah-rumah mu'alaf di daerah Brunei dan Muara. 7 buah keluarga mu'alaf di Kampung Sengkurung, Kampung Tanjung Nangka dan Kampung Mulaut menerima sumbangan bantuan di bawah projek berkenaan. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Projek Fathul Barakah merupakan salah satu usaha Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan-Persatuan Mu'alaf seluruh negara dalam memberikan peluang kepada orang ramai untuk sama-sama menyalurkan bantuan berupa keperluan harian seperti makanan asasi kepada asnaf mu'alaf sempena kedatangan bulan Ramadan. Turut disertakan bersama sumbangan ialah pemberian poster tarbiyah dengan kerjasama bahagian kajian dan penerbitan Pusat Dakwah Islamiah. Strategi-strategi ke arah menamatkan pemerdagangan secara domestik dan antarabangsa antara yang dibincangkan semasa program kepimpinan membenteras jenayah pemerdagangan manusia yang diadakan baru-baru ini secara maya. 29 pegawai penguatkuasa undang-undang dari seluruh dunia menyertainya, termasuk Awang Aminuddin Zaki bin Datu Abdul Rahman, Timbalan Pendakwa Raya Pejabat Peguam Negara. Sijil penyertaan disempurnakan oleh Puan Karen R. McClellan, Bakal Duta Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam. Sudah menjadi kelaziman apabila tiba bulan Ramadan akan diadakan gerai jualan yang menyediakan pelbagai juadah berbuka puasa. Seperti di daerah lain, daerah Temburong menyediakan 20 petak jualan bagi para peniaga. Tahun ini diadakan di kawasan pejalan kaki Pekanbanger Temburong kerana atas rujukan kepada kaji selidik gerai Ramadan 2021 yang lalu, bahagian ini mendapati adanya lebih sambutan yang menggalakkan daripada pengunjung-pengunjung di daerah Temburong dan juga daerah-daerah lain menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu seperti biasa memakai mask, menjaga penjarakan sosial dan sentiasa membawa dan memakai hand sanitizer.